Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Zahirah binti Abu Bakar dan hari ini saya akan membentangkan berkenaan syarikat Bursa Malaysia iaitu PPB Group Berhad. Ahli kumpulan saya terdiri pada 7 orang iaitu saya sendiri, Puan Nurul Atikah binti Syari, Pilmon Ula Anak Jarau, Muhammad Fazri Mama Arif, Bestari Alex bin Mabaris, Syed Junaidi Syed Razwan dan Fatin Atikah binti Senin. Okey, masuk bahagian pengenalan. PPB bermaksud Perlis Plantation Berhad. PPB Group Berhad adalah syarikat pelaburan dan hartanah yang tersenarai di pasaran utama Bursa Malaysia Security Berhad, Bursa Saham Malaysia. PPB didirikan pada 1 November 1968. Syarikat ini bermula dengan melakukan penanaman dan penggilingan tebu di cuping Perlis. Perlis sebagai tanggapan atas keinginan pemerintahan untuk menubuhkan industri gula tempatan. Usaha strategik PPB selama bertahun-tahun telah membolehkan syarikat itu berjaya mempelbagaikan perniagaannya yang merangkumi kejuruteraan alam sekitar dan utiliti, harta tanah runcit atau komersial yang terdiri daripada pusat beli belah, bangunan pejabat serta taman dunia baru. Tafsiran Bursa Malaysia. Bursa Malaysia dulunya dikenali sebagai Bursa Saham Kuala Lumpur yang merupakan sebuah syarikat pemegang urus niaga yang diluluskan di bawah Seksyen 15 Akta Perkhidmatan dan Pasaran Modal 2007. Bursa Malaysia mengendalikan satu integrasi urus niaga sepenuhnya yang menawarkan satu julat perkhidmatan yang berkaitan dengan pertukaran mata wang. Bursa Saham Malaysia telah dibentuk secara rasmi pada tahun 1964. Pada waktu itu, Bursa Saham berfungsi di bawah Bursa Saham Malaysia dan Singapura SEBS. Pada tahun 1973, telah berlaku penamatan mata wang antara Malaysia dan Singapura dan SEBS bertukar kepada dua iaitu Bursa Saham Kuala Lumpur Berhad dan Bursa Saham Singapura. Pada tahun 1994, ia dinamakan semula sebagai Bursa Saham Kuala Lumpur. Okey, PPB Group Berhad. PPB diperbadankan di Malaysia pada tahun 1968. Jumlah aset dan permodalan pasaran ini sebanyak RM23.6 bilion dan RM26.8 bilion pada 31 Disember 2019. Ibu pejabat syarikat PPB terletak di Kuala Lumpur dan dikatakan syarikat ini beroperasi di beberapa buah negara lain seperti di China, Vietnam, Indonesia, Thailand dan Singapura dengan kira-kira 4,800 pekerja dalam operasi di Malaysia. Tonggak syarikat PPB. Pada tahun 1968, syarikat ini mula melakukan aktiviti penanaman tebu secara besar-besaran di cuping. Gambar rajah di bawah menunjukkan penanaman tebu oleh syarikat tersebut. Pada tahun 1969, Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda dan PPB masing-masing telah mengasingkan sekitar 4,450 hektar tanah untuk projek gula dengan gabungan Felda. Mereka telah menubuhkan kilang tebu serta usaha sama 50-50 di bawah kilang gula Felda Perlis Sdn Berhad. Penubuhan kilang ini bertujuan untuk meningkatkan usaha penghasilan gula tempatan melalui pemprosesan tebu dari kedua buah ladang tersebut. Pada tahun 1972, PPB telah disenaraikan di Bursa Saham Malaysia dan Singapura dengan modal saham terbitan sebanyak RM15 juta. Pada tahun 1976, PPB memperoleh Malayan Sugar Manufacturing Co. Berhad yang mengendalikan kilang gula terbesar di Malaysia di seberang perai Pulau Pinang. Melalui MSM, PPB juga terlibat secara tidak langsung dalam industri perhotelan, pembuatan beg poli dan operasi memborong. Pada tahun 1980, PPB mengendalikan pajakan lombongan
biji besi dan ladang getah di Bedong Kedah. Pada tahun 1982, Tayan Realty Sendirian Berhad yang sekarang dikenali sebagai PPB Harta Bina Sendirian Berhad membina rumah dan Tayan adalah pemaju Taman Segar di Cerah, Kuala Lumpur. Pada tahun 1986, PPB menceburkan diri dalam operasi runcit dari Jepun. Selain itu, PPB pertama kali menceburkan diri dalam penanaman kelapa sawit di Sarawak dengan memiliki ladang kelapa sawit seluas 9,900 hektar. Okey, masuk bahagian misi dan visi. Misi syarikat adalah untuk mengukuhkan kedudukan kepimpinan syarikat PPB Group Berhad dalam teras perniagaan di Malaysia dan melabur dalam aktiviti berkaitan untuk sinergi yang lebih besar dan meningkatkan nilai pemegang saham dengan cara yang bertanggungjawab serta sosial dan persekitaran melalui kecemerlangan pengurusan. Visi syarikat pula untuk menjadi peneraju pasaran dalam perniagaan teras syarikat PPB yang terkenal dengan produk dan perkhidmatan kami yang berkualiti lestari. Okey, itu sahaja dari saya. Seterusnya, saya akan menyerahkan tugasan ini kepada rakan saya, Puan Nurul Atika. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Nurul Atika binti Syahri, nombor matrik 282853. Saya akan membentangkan mengenai produk dan servis syarikat. Untuk pengetahuan semua, FFM Berhad merupakan anak syarikat PPB Group yang mula operasi pada tahun 1966 dan telah menjadi milik sepenuhnya PPB Group pada tahun 2004. Di bawah FFM Berhad, terdapat 3 produk dari kelompok Grain and Agribusiness. Pertama adalah produk daripada tepung. FFM Berhad merupakan pengilang tepung terbesar di Malaysia dan telah menghasilkan jenama Cap Sao dan Blue Key. Yang kedua adalah makanan haiwan. FFM Berhad juga mempunyai 5 kilang di Malaysia dan menghasilkan jenama Friendship dan Five Ring. Makanan haiwan yang dihasilkan oleh FFM Berhad adalah makanan daripada makanan ternakan ayam, itik, arnab dan burung. Yang ketiga, penternakan. FFM Berhad mempunyai 2 ladang terbesar di Kedah dan Negeri Sembilan, di mana 3 juta anak ayam sebulan dihasilkan di bawah jenama Swarni Select dan sebanyak 20 juta telur sebulan di bawah jenama Seri Murni Fresh Egg dan Seri Murni Premium Egg serta menghasilkan baja organik daripada jenama Organik. Seterusnya, produk dan servis syarikat. Ada 4 produk pengguna. Pertama, pengedaran produk pengguna. FFM Marketing Sdn Berhad yang dikenali sebagai FMSB merupakan syarikat yang bertanggungjawab untuk pemasaran domestik semua produk yang dihasilkan oleh FFM Group seperti tepung, anak ayam, telur, makanan sejuk beku dan produk roti. Yang kedua, kedai roti dan bakery. Untuk pengetahuan semua, Italian Baker Sdn Berhad TIB merupakan anak syarikat milik penuh FFM Berhad mengendalikan kedai roti. Antara produk roti yang dihasilkan jenama Massimo dan dalam penghasilan roti ini mereka telah menggunakan teknologi pembuatan roti dari Amerika Syarikat, Eropah dan Australia. Yang ketiga, penggilaan produk. Produk Manufacturing Sdn Berhad atau dikenali FPSB adalah sebuah syarikat pembuatan reka bentuk asal untuk produk kosmetik, peralatan mandian dan isi rumah. PMSB mampu menghasilkan krim, shampoo, minyak wangi, lotion, serbuk, penjagaan rambut, penjagaan bayi dan sebagainya. Yang keempat, pemprosesan makanan. FFM More Processing Sdn Berhad memproses makanan dan membungkus makanan beku. Selain itu, menghasilkan sausage, siap makanan premium, nugget ayam, burger dan produk makanan beku yang lain. Di bawah syarikat FFM More Processing juga, produk FBSB berjenama Marina. Seterusnya,
Seterusnya, produk dan servis syarikat, pameran dan pengedaran filem. Pameran filem adalah satu cabang perniagaan dalam hiburan yang dikendalikan oleh PPB Leisure Holdings Sdn Bhd, di mana ia mempunyai pawagam jenama Golden Screen Cinema Sdn Bhd yang dikenali GSC, mempunyai lebih 356 skrin di 36 lokasi di seluruh Malaysia. Selain itu, mempunyai 108 layar di 18 lokasi di Vietnam melalui kerjasama dengan Galaxy Studio. Selain itu, GSC kini mengendalikan multiplex terbesar di Asia Tenggara di mana menggunakan layar LED 3D yang mempamerkan perincian dan kehebatan warna yang lebih besar dari 4K, dan juga melancarkan kerusi gerakan D-Box di mana kerusi itu berfungsi sebagai gerakan dan getaran dari kesan persekitaran filem. Selain itu, ia melancarkan platform cinema on the demand iaitu GoGo Cinema, di mana membolehkan pengguna atau penonton sendiri memilih apa sahaja filem yang ingin ditonton dari perpustakaan kandungan besar. Yang kedua, edaran filem. GLC Movies Sdn Bhd (GSCM) adalah pengedar bebas terbesar filem Cina, English dan Melayu di Malaysia. Kegiatan utamanya adalah dalam memperolehan dan pengedaran filem dari semua bahasa untuk hiburan sinematik, rumah dan hiburan on the go. Seterusnya, produk dan servis syarikat iaitu di bawah kejuruteraan alam sekitar dan utility. Kegiatan kejuruteraan alam sekitar dan pengurusan sampah dilakukan oleh anak syarikat 100% ChemQuest Sdn Bhd, CW Group Sdn Bhd. CWM Group menyediakan penyelesaian menyeluruh, teknologi canggih dan perkhidmatan pengurusan profesional di sektor air kumbahan, sisa pepejal dan saliran, dan mempunyai rekod prestasi lebih daripada 140 projek dengan nilai kontrak gabungan melebihi 3.3 bilion. Antara servis yang dilakukan oleh CWM ialah pertama, kejuruteraan air, yang kedua, rawatan kumbahan, yang ketiga, pengurusan sisa pepejal dan flood mitigation. Yang servis seterusnya adalah hartanah. PPB Harta Bina Sdn Bhd adalah peneraju hartanah kediaman komersial dan runcit di Taman Segar Ceras, Kuala Lumpur. Hartanah utamanya termasuk Ceras Leisure Mall, Ceras Plaza dan Mesra Bukit Segar. Ia juga mempunyai projek usaha sama bersama Koch Brothers Sdn Bhd, PPB Group dan Khazanah Nasional Berhad. Untuk pengetahuan semua, projek hartanah kediaman terbaru iaitu Mega Rise di Taman Mega, Petaling Jaya dan jangka siap sepenuhnya pada awal 2022. Produk dan servis syarikat yang seterusnya ialah pembuatan bahan kimia. Malayan Adhesive and Chemicals Sdn Bhd MAC merupakan anak syarikat 99.6% dari ChemQuest Sdn Bhd telah mengeluarkan perantaraan kimia yang berasaskan formaldehid untuk pelbagai industri. Kilang pembuatan MAC di Shah Alam ini merupakan satu-satunya pengeluar microsulfura fenolik di dunia yang dipasarkan dan diekspor dengan nama dagang Phenoset. Seterusnya ialah perkhidmatan IT. EASIM Sdn Bhd dan Enterprise Advanced System Intelligence PTE Ltd, kedua-duanya merupakan anak syarikat PPB Leisure Holdings Sdn Bhd, telah menyediakan penyelesaian perkhidmatan IT kepada pelanggan di Malaysia, Singapura, Indonesia dan Hong Kong. Produk dan perkhidmatan utama mereka merangkumi sistem dan point on sale POS, kepintaran perniagaan, sokongan dan penyelenggaraan, penyesuaian dan penyatuan dengan sistem perancangan sumber perusahaan yang mapan seperti SAP, Navision dan lain-lain. Merupakan 100% anak syarikat PPBL, telah mengembangkan aplikasi perisian untuk penyelesaian tiket konsesi dan paparan pawagam. EASI Ticketing melengkapkan lebih daripada 45 pawagam di Malaysia,
Hong Kong dan Vietnam, Brunei dan juga Singapura dan Indonesia dengan sistem tiket EASI yang maju yang direka untuk berfungsi dengan semua saluran penjualan dari internet ke telefon bimbit. Sistem paparan pelanggan CDS Easy menawarkan pelbagai susun atur untuk panel iklan, trailer, poster, elektronik, papan tanda dan papan masa penyaringan. Seterusnya, pembatangan ini akan disambung oleh rakan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Fatin Atika binti Senin, ahli kumpulan JB Warrior. Di dalam video ini saya akan membentangkan tentang pesaing-pesaing PPP Group Berhad. Dalam apa jua perniagaan pasti ada persaingan. Sekiranya tiada persaingan pada permulaan, lambat laun akan muncul pada pesaing itu. Apabila perniagaan meningkat maju, sudah pasti ada pesaing baru memasuki pasaran yang sama. Persaingan yang wujud dalam perniagaan bukanlah perkara baru pada masa kini. Namun begitu, persaingan yang wujud menjana kepada perubahan corak perniagaan dan pembelian dalam kalangan peniaga dan pengguna. Secara tidak langsung, persaingan yang wujud telah memberi banyak manfaat kepada para pengguna dalam merebut peluang yang ada. Tetapi ianya tidak bermaksud keuntungan perniagaan akan menurun. Ianya mungkin bermaksud apabila ada pesaing, industri akan menjadi semakin maju dan kompetitif. Ini akan meluaskan lagi pasaran untuk semua peniaga yang ada. Di samping itu, tidak kira apa yang peniaga lakukan, peniaga tidak akan mendapat 100% daripada semua pasaran menjadi pelanggan mereka. Pesaing yang pertama ialah Ayam Brand. Sebuah jenama yang tidak asing lagi di Malaysia, di mana kewujudannya sudah ada di pasaran sejak 127 tahun yang lalu. Pergilah di mana-mana sahaja, jenama Ayam Brand pasti ada dijual di situ. Satu jenama yang cukup popular dan menjadi pilihan orang ramai dengan produk sardin dan tuna berkualiti tinggi dan sedia untuk dimakan. Ia juga sangat menitik beratkan kualiti produknya, di mana bahan-bahannya tersedia tanpa menggunakan bahan pengawet, MSG dan translemak. Syarikat Ayam Brand ialah satu daripada kilang pengeluar sardin terbesar di Asia Tenggara. Selain itu, kilang ini turut menerima pensijilan tertinggi termasuk daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM untuk tahap kualiti pengeluaran dan kebersihan. Kini, jenama ini meluaskan lagi rangkaian produknya termasuklah tuna, santan kelapa, kacang panggang dan buah-buahan. Yang kedua ialah Gardenia Bakeries Sdn Bhd. Ianya merupakan syarikat usaha sama antara sebuah syarikat kumpulan makanan KAF Ltd yang juga mengendalikan kilang-kilang roti Gardenia di Singapura dan Filipina, dan juga syarikat Malaysia Padi Beras Nasional Berhad. Syarikat ini terkenal dengan slogan "Sungguh enak dimakan begitu sahaja". Sejak dari dulu sehinggalah sekarang, jenama roti Gardenia mempunyai keunikan yang kerap kali ditonjolkan sebagai kekuatan jenamanya. Gardenia Bakeries Sdn Bhd pertama kali mengadun berbuku roti pada tahun 1986. Dalam hanya tempoh 4 tahun sahaja, Gardenia Bakeries menjadi pelopor pasaran roti terkemuka di Malaysia. Gardenia juga telah berjaya mencipta dan memasarkan pelbagai produk bakery berkualiti tinggi yang mendapat sambutan hebat berterusan daripada rakyat Malaysia. Yang ketiga ialah Delima Oils Production Sdn Bhd. Minyak masak saji adalah minyak masak kegemaran Malaysia nombor 1, dihasilkan oleh Delima Oil Production Sdn Bhd, iaitu anak syarikat milik sepenuhnya Felda Palm Industries Sdn Bhd. Minyak masak saji menggunakan minyak masak premium olen kelapa sawit yang melebihi olen yang lain. Produk-produk lain saji adalah susu pekat manis, susu cair, creamer dan mayonis. Delima Oil Production Sdn Bhd bermula pada tahun 2000 dan terlibat dalam sektor fast moving consumer good. Kemudian syarikat ini berkembang dan menguasai 3 bidang utama dalam operasinya, iaitu penyulingan minyak sawit, pembuatan produk minyak sawit diproses, pengedaran produk perindustrian dan pengguna. Kini produk makanan dan jenama Delima Oil Product Sdn Bhd ditubuhkan di pasaran utama seperti ASEAN, Timur Tengah, Asia Barat dan Eropah.
Selain itu, syarikat ini juga mengeluarkan beberapa jenama lain seperti Adela, Sunbay Tiara, Tiga Udang dan Seri Pelangi yang memproses produk-produk berasaskan minyak organ kelapa sawit. Syarikat ini menyediakan produk makanan yang dijamin halal dan berkualiti kerana mematuhi Akta Makanan dan Kelulusan JAKIM. Dan terakhir sekali ialah syarikat TGV Cinema Sdn Bhd, iaitu anak syarikat milik penuh Tanjung PSC. Sejak ditubuhkan pada tahun 1995, TGV Cinema telah berkembang menjadi salah satu syarikat pameran filem terkemuka di Malaysia dan telah menetapkan nama untuk dirinya sendiri sebagai pembuka jalan di industri pawagam. TGV Cinema merevolusikan pengalaman menonton filem dengan menjadi yang pertama memperkenalkan konsep multiplex, menawarkan kepada rakyat Malaysia pelbagai jenis filem dalam satu lokasi. Sebahagian daripada komitmen TGV Cinema untuk memastikan pengalaman program yang terbaik bagi rakyat Malaysia. Pembukaan TGV Wang Sarawak pada April 2010 melancarkan reka bentuk baru yang menarik bagi penonton program dari pelbagai lapisan masyarakat. Berdasarkan konsep baru ini, tempat duduk dibuat semula untuk menyediakan ruang tempat duduk yang cukup dan ruang kaki yang lebih panjang untuk keselesaan tambahan. Turut ditambah adalah tempat duduk berkembar mewah yang dilengkapi dengan penghadang di bahagian tepi untuk mereka yang menginginkan privasi. TGV Cinema terus membawa sesuatu yang baru kepada penontonnya dengan menjadi yang pertama memperkenalkan Biniplex di multiplex terbarunya di First Avenue Mall di Pulau Pinang. Biniplex merupakan dewan program pertama dan satu-satunya di Malaysia menampilkan tempat duduk beanbag, menawarkan pengalaman menonton yang selesa dan santai kepada pelanggan dan telah menjadi kegemaran di kalangan penonton filem. Selain itu, disebabkan populariti filem 3D, TGV Cinema menggabungkan kemajuan baru dalam teknologi pawagam agar dapat dinikmati pelanggan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Syed Junaidi bin Syed Razwan, nombor matrik 283005 dari Grup G, JB Warrior. Kali ini saya akan membentangkan mengenai trend dan isu utama mengenai syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia iaitu PPB Group Berhad. Okey, yang pertama, GSC dan FITOM mengelola pasukan untuk membina perpustakaan masyarakat. Golden Screen Cinema GSC telah bekerjasama dengan Friend to Mankind FITOM untuk menjayakan kempen The Book Effect yang dilancarkan pada 24 Februari 2020 di program terpilih di Lembah Kelang. Melalui kerjasama ini, penonton filem yang datang ke GSC dapat menantikan perpustakaan mini di ruang sosial program di mana mereka dapat membaca, menukar atau bahkan menyumbangkan buku-buku lama untuk FITOM untuk mengumpulkan dan membina perpustakaan komuniti untuk golongan kurang mampu. Perpustakaan mini dibuka untuk umum dan kini terdapat di JSC 1 utama, JSC IOI Puchong, JSC My Town, JSC Melawati Mall dan JSC Setia City Mall. Yang kedua, FFM melancarkan produk baru. Semasa suku keempat pada tahun 2019, FFM Marketing Sdn Bhd melancarkan 4 produk baru: makanan segera, cut quick meat, Tugo, susu HT Mido Fresh, minyak sayuran Neptune Light dan susu kacang sayur gula rendah bisoy. PPB Group Sdn Bhd konglomerat pelbagai negara Malaysia memperuntukkan sejumlah RM831 juta untuk pembelanjaan modal selama 4 tahun yang akan datang untuk rancangan pengembangannya di peringkat tempatan dan antarabangsa di semua segmen. Yang ketiga, pengedar Prudential Biz Sdn Bhd. Pada Disember 2019, FFM Marketing Sdn Bhd FMSB memulakan pengedaran rangkaian produk Prudential Sdn Bhd Prudential B untuk Malaysia. Prudential B adalah rangkaian lengkap produk penjagaan mulut dari berus gigi untuk orang dewasa dan kanak-kanak hingga mencuci mulut, semburan mulut, ubat gigi, benang tusuk gigi dan aksesori penjagaan mulut lain hinggakan pisau cukur sekali pakai. FMSB juga akan mengedarkan produk ZenLab Parmesan ZP. Nama jenama yang lain dihasilkan oleh Prudential B dengan ZenLab International Pte Ltd Hong Kong.
Produk unggulan ZP AQ Pro akan diedarkan ke pasar raya terpilih, kedai rangkaian tempatan dan akaun utama antarabangsa yang menyiasatkan golongan berpendapatan rata-rata di atas. Yang keempat, JSC akan melancarkan panggung Aurum di JB dan KL. Pada bulan November dan Disember, JSC membuka program butik ultra mewah baru Aurum Theatre di dua lokasi, dinamakan sebenar perkataan Latin dan unsur kimia yang mewakili emas. Aurum mempunyai ruang mewah, tempat makan, kontinental, contemporary dan keramahan khas. Penawarannya termasuk tempat duduk mewah kereta, lux suite serta restoran perkhidmatan penuh. Jin Gastrobar dengan pembelian Aurum Pass. Pelanggan di Aurum Theatre bahag untuk tidak hanya sebuah filem, tetapi juga makanan dan minuman buatan sendiri, pelbagai bahagian daripada pengalaman sinematik yang lengkap. Yang kelima, pelan pengeluaran PPB Group RM831 million kepeng untuk selama 4 tahun. PPB Group konglomerat pelbagai negara Malaysia memperuntukkan sejumlah RM831 juta untuk pembelanjaan modal selama 4 tahun yang akan datang untuk rancangan pengembangannya di peringkat tempatan dan antarabangsa di semua segmen. Selain itu, segmen kejuruteraan dan utiliti alam sekitar juga mencatatkan pendapatan lebih tinggi sebanyak RM205 juta untuk tahun ini, meningkat sebanyak 57% berbanding tahun sebelumnya. Sementara pendapatan segmen hartanah meningkat sebanyak 11% menjadi RM53 juta. Di bawah segmen kejuruteraan dan utiliti alam sekitar, kumpulan ini juga telah memperoleh 2 projek air di Sarawak bernilai keseluruhan RM88 juta dan kini sedang menenda projek di Semenanjung Malaysia dan Sarawak dengan nilai keseluruhan RM350 juta. Bahagian hartanah juga mengekalkan dan meningkatkan kecemerlangan operasi perniagaan pengurusan hartanah dan hartanah yang ada. Untuk tahun kewangan terakhir 31 Disember 2018, pendapatan segmen bijirin dan agribusiness meningkat sebanyak 5.0% kepada RM3.15 bilion berkaitan dengan penjualan yang lebih tinggi dari semua kilang tepung. Sekian. Okey, terima kasih Cik Junaidi. Saya daripada grup JB Warrior, iaitu saya Pelima Ula Anak Jarau, Nometrik 282858 akan membentangkan berkenaan penilaian kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman syarikat PPB. Okey. Kekuatan syarikat PPB adalah PPB Group adalah konglomerat dengan jumlah aset dan pemodalan pasaran masing-masing berjumlah 23.2 bilion dan 25.0 bilion pada 31 Disember 2018. Syarikat PPB merupakan pemegang saham tunggal terbesar melalui kepentingan 18% di Wilmar International, salah satu pengeluar minyak sawit terkemuka syarikat agribisnes di dunia. Anak syarikatnya, FFM, merupakan pengilang tepung terbesar di Malaysia, mempunyai pegangan saham yang kekal di paras 50.8%. Mempunyai 6 industri dalam syarikat PBB, iaitu industri pembuatan, makanan pertanian, pengurusan sisa, pengedaran filem, pelaburan hartanah dan pembangunan hartanah. Mempunyai 8 cawangan dalam negara. Kemampuan untuk memenuhi keperluan harian pengguna. Kedudukan syarikat yang utuh dalam pasaran dalam dan luar negara. Kelemahan syarikat PPB pula adalah mempunyai banyak perniagaan, jadi sukar untuk fokus sepenuhnya pada setiap perniagaan. Harga minyak sawit yang tak menentu mengganggu kestabilan kewangan syarikat. Kurang pengiklanan mengenai produk yang dikeluarkan. Peluang dalam pasaran. Syarikat PPB menghasilkan produk yang sentiasa mendapat permintaan dalam pasaran. Contohnya minyak masak, gula, tepung dan lain-lain. Produk keluaran PPB diterima dan sering mendapat permintaan dalam pasaran dalam dan luar negara. Mempunyai kilang pengeluar tepung di luar negara iaitu negara Vietnam, Thailand dan China. Ancaman syarikat PPB pula adalah bersaing dengan peniaga lain seperti Ayam Brand dan Gardenia Bakery, iaitu salah satu syarikat yang terbesar juga di dalam negara Malaysia.
Bencana alam boleh menyebabkan kerugian. Contohnya yang terkini wabak COVID-19 yang menyebabkan GSC ditutup. Sistem pengurusan yang lemah boleh menyebabkan kerugian, terutama dalam pengurusan cukai yang boleh mengakibatkan didenda oleh pihak LHDN sekiranya gagal menjelaskan cukai bagi perniagaan. Okey, saya serahkan kepada rakan yang seterusnya. Selamat sejahtera, nama saya Bestari Alec bin Mabaris, nombor metrik 282928. Pada hari ini saya akan membentangkan tugasan 2 syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia. Okey, yang pertama ialah hala tuju serta masa depan syarikat. Syarikat PPB menetapkan hala tuju dan masa depan syarikat mereka untuk merangkumi kerjasama di antara masyarakat sekeliling. Selain itu, bertanggungjawab dan bersekutu untuk memfokuskan dalam menjana peluangan ekonomi dengan menjadikan hubungan positif pada masyarakat. Hal ini demikian dikatakan bahawa syarikat PPB Group Berhad ingin memberi faedah yang setimpalnya kepada syarikat tersebut dan masyarakat, dan ia juga dikenali sebagai win-win situation yang membawa kepada faedah bersama tanpa ada sebarang kerugian. Di samping itu, PPB Group Berhad ingin memastikan operasi perniagaan untuk menggabungkan amalan kelestarian. Sebagai contoh, syarikat PPB ini telah menceburkan diri dalam pelbagai bidang perniagaan atau industri seperti pengeluaran makanan, pertanian, pengurusan sisa, pengedar filem, peluruhan hartanah dan pembangunan hartanah. Syarikat PPB ini melalui anak syarikat Chemquest menyediakan penyelesaian pengelolaan air, pengurusan sisa dan pembuatan bahan kimia di Malaysia yang bermanfaat kepada masyarakat setempat. Hal ini akan membawa kepada kejayaan dalam jangka masa yang lama. PPB Group Berhad dapat menjadi salah satu syarikat yang terus berkembang lebih besar, tahan lama dan berjaya. Akhir sekali, dalam menghadapi cabaran era globalisasi, PPB Group Berhad ingin memastikan syarikat ini akan sentiasa dan terus menjadi kumpulan syarikat yang terbesar dan bermanfaat dalam setiap aspek. Syarikat PPB menjadi kumpulan syarikat terbesar melalui menjadikan hubungan dan menjadi salah satu pemegang saham dengan pelbagai syarikat seperti syarikat bersekutu Wilmar International. Selain itu, syarikat PPB mampu berkembang dengan lebih besar melalui kepelbagaian dalam mewujudkan anak syarikat dalam pelbagai industri perniagaan. Syarikat PPB mewujudkan anak syarikat seperti FFM Berhad yang menjadi penggilang tepung terbesar di Malaysia. Golden Screens Cinemas merupakan anak syarikat yang memegang rantaian pawagam terbesar di Malaysia. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya memperkenalkan diri, Muhammad Fazri bin Muhammad Arif, nombor metrik 282957. Saya akan menerangkan penugasan saya dalam tugasan 2 ini, iaitu berkaitan dengan cadangan syarikat untuk syarikat ini lebih berkembang dan juga penutup untuk tugasan ini. Seperti mana yang kita maklum, syarikat PPB Group banyak menceburkan diri di hampir semua ke bidang perniagaan yang ada di Malaysia. Bidang yang telah diceburi adalah biji-bijian, produk pengguna, pameran, pengedaran filem, kejuruteraan alam sekitar dan utiliti, harta tanah, pembuatan bahan kimia dan IT. Kesemua cabang ini banyak memberi keuntungan yang besar kepada syarikat ini. Syarikat ini berkembang dengan pesat bersama cabang bisnes yang diceburi. Pada hemat saya, syarikat konglomerat PPB Group ni perlu lebih berani menceburkan diri dalam bisnes online yang lebih terbuka dan luas. Apa yang dapat dilihat, ketika ini PPB Group banyak menumpukan perniagaan yang tradisional di mana memerlukan tenaga kerja yang banyak dan aset bernilai tinggi untuk cabang perniagaannya. Sudah tentu syarikat-syarikat kecil suka untuk bersaing bagi mendapat peluang perniagaan yang ditawar oleh PPB Group. Dan saya juga berpendapat sekiranya syarikat konglomerat ini dapat memasuki dan menceburi perniagaan online, nescaya syarikat ini akan lebih berkembang pesat. Sebagai contoh, syarikat Alibaba yang diterajui oleh Jack Ma telah terkenal di seluruh dunia dengan hanya menjalankan perniagaan online. Apa yang dapat dilihat sekarang, trend perniagaan online sudah menjadi keperluan dalam keadaan pandemik COVID-19 negara kita. Perniagaan ini dapat membuka peluang pekerjaan lebih besar kepada rakyat Malaysia amnya. Ini juga dapat menggalakkan golongan usahawan baru berkembang dan seterusnya meningkatkan ekonomi negara kita.
dalam masa pandemik ini, masyarakat akan lebih berhati-hati untuk keluar dan hanya untuk membeli online sahaja. Syarikat PBB kena lebih berani menceburkan diri dalam bidang online. Saya percaya masyarakat akan lebih mengenali mereka oleh kerana peluang perniagaan dapat ditawarkan. Apa yang dapat saya lihat, syarikat ini lebih merupakan bidang perniagaan yang dapat menguntungkan syarikat-syarikat di bawahnya. Keuntungan dari segi ekonomi tidak dapat dirasai oleh masyarakat Malaysia dan masyarakat hanya jadi pengguna dalam ekonomi mereka. Dan sebagai penutup, dapat disimpulkan bahawa PBB Group adalah sebuah syarikat yang berjaya dari segi sejarah yang begitu lama dalam perniagaan, bermula dengan penghasilan gula tempatan di Malaysia sehinggalah memasuki bidang perniagaan lebih luas dari segi pembuatan rumah, bahan uji makanan dan lain-lain. Saya percaya konsep asas pengurusan berdasarkan 5 fungsi asas pengurusan, iaitu perancangan, pengorganisasian, pengarahan, dapat membantu menyerah syarikat konglomerat ini berfungsi dengan lebih baik. Selain itu juga, dasar takbir mereka dengan menjalankan tanggungjawab sosial korporat mereka seperti Supermam dan juga projek memperkasakan rakyat adat iaitu kaum Jakun di Simpai dan Tasik Cini Pahang. Kejayaan demi kejayaan juga dapat kita lihat dalam syarikat ini. Setakat ini saja penerangan saya mengenai tugasan saya dalam tugas 2 kali ini. Terima kasih.